الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله وما كان ما لم يشاء لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وإن الله قد أحاط بكل شيء علما. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ni dapat kita sama-sama berkumpul dalam tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, tujuan yang baik demi mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima akal segala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujungnya mendapat husnul khatimah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan kekal selamanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebab perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat dua nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah sebelum kita baca kitab. Ada satu kisah dalam kitab Mi'ah Kisah min Qisasis Salihin. Dalam kitab tersebut ada banyak kisah tentang nabi-nabi dan rasul. Ada kisah berkenaan dengan sahabat ridwanullahi ajma'in, dan ada juga kisah berkenaan dengan orang-orang saleh. Di situ ada satu kisah berkenaan dengan satu orang yang pada mulanya sebagai ahlul ma'siyah, tetapi kerana Allah tarik diri dia dengan teguran orang, dengan nasihat orang, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkekalan kebaikan ke atas dirinya. Itu ada nama seorang hamba Allah yang nama dia Bishr. Bishr, kalau nama dan dengan gelarannya Bishr Al-Hafi. Al-Hafi dalam bahasa Arab itu orang yang tidak mempunyai selipar. Tak mempunyai selipar. Jadi dia senang dengan perkataan itu, maka namanya dipanggil Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ni, dia satu orang yang bukan orang miskin, dia orang kaya, diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi dia gunakan keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Sehingga orang semua tahu bahawa Al-Bishir ni seorang pemabuk, minum arak, berfoya-foya, ahlul maksiat. Sebab dia lakukan semua maksiat itu di hadapan, mana dia buat dekat rumah, mana semua orang tahu. Dan Al-Bishir itu dia mempunyai seorang hamba sahaya dari kalangan perempuan. Satu hari ada orang alim datang, lalu di hadapan rumah Bishr Al-Hafi. Itu awalnya nama dia cuma Bishr, namanya awal cuma Bishr saja, Al-Hafi tak ada, Bishr. Maka satu orang alim, orang soleh lalu depan rumah Al-Bishr. Maka dia tengok rumah Al-Bishr, dia ketuk, dia bagi salam. Kemudian yang jawab salam, yang keluar tu adalah hamba sahaya dia daripada kalangan wanita. Maka hamba sahaya dia pun keluar jawab salam. Kata orang soleh, wahai hamba sahaya, dia kata wahai budak, tu hamba sahaya, wahai budak, dia kata aku nak tanya, tuan pemilik kepada rumah ni, kata orang soleh, pemilik ke rumah ni, adakah dia orang merdeka ataupun hamba sahaya? Orang merdeka ke hamba sahaya? Maka kata budak ni, hamba sahaya ni, dia kata pemilik rumah ni adalah orang yang merdeka. Kata orang soleh ni, dia kata patutlah yang kata tuan rumah ni berfoya-foya, bermaksiat kepada Allah. Kalau dia hamba, nescaya dia tidak melakukan maksiat yang dia buat sekarang. Maka orang tu pun keluar. Rupanya orang soleh tu pun berlalu. Rupanya perbualan antara orang soleh dan budak, iaitu hamba sahaya perempuan ni, rupanya didengari oleh Bishr. Maka Bishr keluar daripada rumah dia tu, terus keluar untuk dapatkan hamba dia. Bila dia pergi pada ni, disebut dalam kitab, dia kata celaka engkau. Dia cakap dekat hamba saya, siapa tadi yang datang pada engkau berbicara dengan kau? Kata hamba sahaya dia kata ada seorang lelaki tua yang orang soleh datang. Dia tanya, dia cerita balik, dia tanya, adakah pemilik rumah ni orang yang soleh, orang yang merdeka ataupun hamba sahaya? Maka aku kata hamba dia kata, aku kata orang yang pemilik rumah ni orang merdeka. Maka dia kata, orang soleh kata, patutlah orang merdeka dia buat macam ni. Maka Bishr bila dengar ni, dia marah. Maka dia keluar rumah tanpa pakai dia punya sandal, kasut. Dia keluar tu rumah nak kejar orang tua tadi. Maka dia keluar, dia sampai dapat depan orang tua. Dia kata, wahai pakcik, dia kata, adakah engkau yang berbicara dengan hamba aku kat depan rumah? Kata pakcik tu, betul. Sekarang kata Bishr, kau ulang perkataan kau. Maka ni orang soleh, dia tetap tenang. Dia kata, aku tanya pada hamba sahaya kau, adakah pemilik rumah ini seorang orang merdeka atau hamba sahaya? Maka dia jawab, seorang orang yang merdeka. Maka aku jawab, patutlah pemilik rumah ni melakukan berfoya-foya, minum arak dan sebagainya. Patutlah macam ni. Kalau dia hamba sahaya, nescaya dia tidak melakukan hal tersebut. Bila orang soleh ni cakap benda tu, ulang balik, Bishr dah dengar daripada hamba dia. Tapi bila orang soleh cakap kat depan dia, tiba-tiba Al-Bishr ni dia terjatuh dan terbaring. Kemudian kata dalam kitab tersebut, pipinya dilekapkan di tanah dalam keadaan sedih. Sebab apa? Baru dia tahu maksud sebenar orang soleh tersebut. Apa maksud orang soleh? Dia kata, sebabkan dia tanya orang merdeka ke hamba sahaya? Dia jawab ke orang merdeka. Bishr merasa merdekanya ia seolah-olah dunia ni milik dia. Sedangkan hakikat sebenar,
itu kepunyaan diri dia, harta dia, segala kekayaan yang dia ada, semua adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia tahu hakikat sebenar dia seorang hamba, orang yang fakir lagi dhaif, mengharapkan bantuan Allah, mengharapkan rezeki Allah, mengharapkan maghfirah daripada Allah, mengharapkan makan dan minum daripada Allah. Sungguh pun ada orang berjuta ringgit dia ada, berjuta duit dia, harta dia banyak, tanah dia luas, dia tetap sebagai seorang hamba kepada Allah. Baru dia tahu makna sebenar daripada perkataan orang soleh. Rupanya gitu. Dalam kisah ni nak bagi tahu pada kita, sentiasalah merasai bahawa kita adalah hamba yang tidak memiliki apa sahaja. Kita tak memiliki apa-apa. Sungguh pun duit kita yang kita lihat dalam bank tu banyak, tapi kalau kita dengan yakin dan pasti, jikalau Allah beri mudarat, hilang duit dalam bank kita tu, semuanya hilang, nescaya Allah boleh buat. Sebab harta tu milik Allah, Allah yang pinjamkan untuk kita. Rumah kita yang besar itu tak kekal lama, satu hari akan hancur, akan diberi kepada bukan milik yang buat. Kita yang banyak bukan milik kita, melainkan Allah pinjam. Hatta tuan-tuan, jasad dan ruh pun milik Allah. Itu sebab dikisahkan oleh guru kami Syekh, beliau menceritakan bahawa dia kata di akhirat kelak nak gambarkan kita ni milik Allah, barangnya Allah, ketika mana berkumpulnya para wali Allah, berkumpulnya di hadapan Allah, maka Allah perintahkan wahai wali kepada wali-wali ni masuk ke dalam neraka Allah. Mereka para wali Allah ni bukan kita tuan-tuan, wali Allah. Siapa wali ni? Apa benda dia? Benda pelik-pelik tak. Wali ni orang yang mengekali satu perbuatan ibadah sehingga ibadah tu menjadi istiqamah terhadap diri dia. Sebabkan istiqamah tu Allah tinggikan dia jadi kekasih Allah. Misalnya dia ucap kalimah la ilaha illallah tu banyak, sebab apa? Istiqamahnya itu sampai di akhir ucap la ilaha illallah setiap hari, maka Allah redha ke atas dia, jadi wali Allah. Tapi dicerita oleh guru kami, wali Allah ni nak dibawa, suruh masuk dalam neraka Allah. Maka mereka berjalan tanpa bercakap satu apa pun, tak ada dakwa-dakwi, tapi mereka menoleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan lagi dia menoleh kepada Allah, jalan lagi menoleh kepada Allah tanpa berbicara. Sebab apa tanpa berbicara? Sebab dia tahu dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tahu tempat yang abadi bagi orang Islam yang istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah, itu tempatnya syurga. Tapi dia redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah panggil balik pada dia. Kenapa setiap kali disuruh ke neraka dia berpaling? Sebab dia mengharapkan rahmat Allah. Maka Allah kata pada mereka, dengan masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmat. Itu wali Allah, tak ada dakwi. Kalau kita tu sebab ulama kata permulaan itu boleh. Selawat untuk apa? Selawat nak kaya, boleh tak? Boleh. Tapi permulaan. Kita tahu selawat ni dapat Allah murah rezeki, ya betul. Kita pun selawat. Tapi satu, bila sampai kepada satu maqam, selawat lagi bukan untuk murah rezeki, tapi selawat itu kerana mahabbah. Itu zikir la ilaha illallah. Siapa yang zikir la ilaha illallah, dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki. Itu dalam fadilatul amal itu ada.
Dimurahkan rezeki siapa banyak sebut la ilaha illallah. Tapi pada satu keadaan dan maqam, maka la ilaha illallah bukan lagi untuk mendapatkan rezeki dan kekayaan dunia, melainkan kerana cinta. Itu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hujung hayat kita Allah redha ke atas segala amal kebaikan yang kita lakukan, dan Allah ampun segala dosa kita, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, kita sambung pada muka surat 37, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang judulnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Muka surat 37, ya, perenggan yang baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maksud redha dalam hadis di atas, itu hadis dia apa tu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Itu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa versi. Versi apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu wasallam wa rasulan. Rasulan sallallahu alaihi wasallam rasulan. Itu dikatakan dalam riwayat hadis, siapa yang berzikir dengan kalimah ini pagi dan petang, insya-Allah akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Sebab apa kata Nabi SAW? Orang yang zikir ini ulang, dia minta pada Allah, raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, aku terima Islam sebagai agama aku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Maka dia redha Rasulullah itu sebagai seorang nabi dan rasul. Maka kalau diulang pagi dan petang, dalam doa dia diulang pagi, dia ulang petang, dia ulang, insya-Allah, dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak ketika dia wafat meninggal dunia, Allah redha ke atas dia, kerana dia redha apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh tu termasuk dalam Islam. Bila tengok apa takrif Islam, disebut oleh alim ulama, takrif Islam segala undang-undang yang datang daripada Allah diturun kepada nabinya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabi menyampaikan kepada seluruh manusia. Apa Islam tu? Segala undang-undang. Jadi orang yang kata mukmin itu orang yang mentaati segala undang-undang daripada Allah. Siapa yang ingkar, tak mau ikut, dia ingkar ada dua. Ingkar dengan tak boleh buat, percaya, beriman tapi tak boleh buat, itu berdosa. Tapi orang yang ingkar memang tak nak Al-Quran, tak nak Rasul, itu jadi kafir. Itu sebab perkataan kafir, apa takrif kepada kafir? Mudah bahasa bila sebut kafir, orang yang penutup ataupun menutup daripada menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah. Tak percaya Nabi seorang Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah, itu saja. Dia tutup, tak percaya. Dia mempercayai bahawa ada utusan lain, dia percaya ada Tuhan lain. Itu sebablah dia tertutup daripada mendapat kebenaran. Itu. Jadi kita boleh zikir tak pagi petang ni? Boleh, dipersilakan. Zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sila pagi boleh. Yang kata ulama ada menyatakan 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Mudah-mudahan Allah redha. Baik. Kata musannif rahimahullahu taala,
ketahuilah para saudara sekalian bahwasanya siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, wajib atasnya meredai juga akan pentadbiran Allah Ta'ala dan ikhtiarnya terhadap para hambanya, dan pahit maut hidup yang ditentukan oleh Allah terhadap dirinya. Jadi kalau kita redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, maka kena redha. Susah macam mana pun redha, payah macam mana pun redha. Itu sebab ulama kita sebut tu orang Islam tu seumpama orang dalam penjara, 5 kali kena lapor diri pada polis. Tapi dalam Islam tak, 5 kali kena lapor diri pada Allah. Kalau tak lapor diri, berdosa besar tak? Berdosa besar. Pagi kita diperintahkan sembahyang subuh, bangkit kita susah nak sembahyang subuh. Itu orang badan besar itu angkat berat, boleh angkat 15 kilo satu tangan. Hebat. Tapi malangnya selimut yang ringan ketika waktu subuh, ketika dia dingin, dia tak dapat nak tolak keluar bangkit untuk sembahyang subuh. Lebih lemah dan rasa tak kuat untuk angkat selimut, tapi angkat barang 15 kilo boleh. Benda susah tak? Oh, susah. Kita dah biasa boleh. Cuba ada orang, maaf saya sebut tuan-tuan, mungkin orang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampailah satu waktu akhir lewat, dia dapat kesedaran, akhirnya Allah panggil dia masa mula nak berubah, bertaubat kepada Allah, nak mula sembahyang lepas tinggalkan 10 tahun tak sembahyang. Betapa perit dan payahnya. Tapi betapa perit dan payahnya, dia tetap kena teruskan perjuangan, insya-Allah datang bantuan Allah pada dia. Jadi kita sebagai orang Islam, percaya Islam, jangan benda yang seronok kita ambil. Benda yang tak seronok kita tak ambil. Yang ambil seronok tu selalu bila timbul, bila berlaku tu, yang kahwin lebih daripada satu tu, kenapa kahwin ni? Ni kan sunnah Nabi. Siap hafal ayat Al-Quran tu. Dalam surah mana, ayat yang keberapa? Dia kata Allah mula kata tu bukan satu kahwin. Betul juga dia kata. Allah mula dengan berapa dulu? 4, 3, 2. Ada setengah kata 2, 3, 4. Mana satu? Siap hafal. Itu ikut agama. Tapi bab tutup aurat, tak. Bab hukum-hukum Islam tak boleh, tak mau. Itu sebab tuan-tuan, kita ni tak boleh nak lakukan semua hukum, tapi jangan tinggal yang kita mampu. Misalnya hukum berkahwin lebih daripada satu, hukum dia apa tuan-tuan? Harus. Harus tuan-tuan. Hukum asal dia harus. Mana huruf harus boleh buat tak? Boleh. Boleh buat. Tapi berapa ramai yang mampu? Jadi itu terlepas nak kita dapat pahala daripada perbuatan itu. Kita terlepas sebab kita bukan termasuk orang dia. Jadi kalau perbuatan yang hukum yang boleh kita buat tuan-tuan. Misalnya tutup aurat, Allah perintah tutup aurat, pahit macam mana pun kena bagi tahu yang tutup aurat itu wajib. Walaupun asal kita ni permulaan orang yang jahil, kita kahwin pun atas mula dengan tu tak tahu apa-apa, suami isteri tak tahu apa-apa. Kita dulu suka berfoya-foya, tak tahu apa pucuk pangkal ni. Tapi akhirnya bila datang masjid, bila dengar kuliah, bila Allah tegur, Allah bagi kebenaran, kita pun berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka permulaan tu susah nak ajak isteri kita, anak-anak kita daripada awalnya free hair, nak bawa dia balik pada Allah susah. Tapi tetap kena bagi tahu tak? Kena bagi tahu.
Satu orang ada mengadu pada saya, dia kata susah sebab dia dulu lara, keluarga dia lara. Bila dia dah dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia balik, bila musim raya balik berkumpul adik-beradik, ada adik-beradik perempuan yang tak tutup aurat. Ada anak buah yang tak tutup aurat, yang tak yang tak jaga pergaulan. Tapi waktu tu dia dah tahu dah, oh ni adik perempuan aku ni ada pakwa. Hukum pakwa ni yang kata couple ni hukum haram, aku nak tegar. Aku kata memang tak boleh. Sungguh pun pahit, kena bagi tahu. Tapi ada cara yang betul. Jangan tiba-tiba kita perdik, marah tu. Apa ni semua haram. Kau nak jadi ahli neraka ke? Jangan. Jangan. Paling kurang ada sahabat saya tuan-tuan, dia cerita dia mula dengan apa? Mak dia awalnya tak tutup aurat. Tapi bila dapat hidayah, masing-masing dah dapat ilmu itu. Sebab apa? Bila ada majlis ilmu, dia datang, dia dengar, mana mula tutup aurat pakai tudung. Tapi tudungnya itu tak menepati syariah. Bila tak menepati syariah, dia kata macam mana aku nak buat? Nak kata ni ibu, takut ibu terasa hati. Maka dia tak kata tuan-tuan. Dia pergi kedai, dia cari tudung labuh. Itu dia beli tudung labuh tu yang cantik betul tu, dia bagi pada mak dia. Dia kata ni ada hadiah. Mak dia pun buka, itu hadiah tudung labuh. Lepas tu dia suruh mak dia pakailah ni hadiah ni. Bila mak dia pakai, dia kata mak cantik. Oh cantik mak pakai gini. Bila nanti dia kata bila nak pergi kenduri mak pakai macam gini cantik tengok. Mulai hari itu mak dia pakai macam tu, dan berkekalan cuma pakai tudung yang macam itu sahaja. Tudung yang lain mana? Bagi budak-budak kecil pakai. Sebab kita dapat hidayah, jangan kita seorang saja tuan-tuan. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan siapa sahaja di keliling kita, terutama ahli keluarga kita. Bawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Payah ke susah ke, insya-Allah datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi Islam bukan ambil benda yang kita ambil Islam, redha agama Islam sebagai agama kita, ambil benda yang seronok je, bukan. Jangan gitu tuan-tuan, takut tersalah. Ni akhir zaman ada yang macam tu. Dia nak kepada Islam, cakap dia kami tak anti Islam, tapi cara pemikiran itu sedikit tersalah. Apa sedikit salah? Dia kata cuma ambil beberapa ayat Al-Quran sahaja. Benda yang Allah, contohnya ada dulu gerakan, saya tak ingat gerakan apa, kaum wanita, dia berjuang tentang hak asasi wanita. Dia kata kami cuma ambil yang ayat Al-Quran tu yang Allah perintahkan supaya kahwin satu sahaja. Lebih daripada tu kami tak. Dia cuba ambil apa yang dia ingin, selain itu tinggal. Boleh macam tu tuan-tuan? Dah. Satu ayat daripada ayat Al-Quran kita ingkari, maka jatuhlah kita orang yang boleh keluar daripada Islam. Hati-hati. Satu je ayat Al-Quran. Tak perlu satu ayat banyak tu, satu perkataan pun boleh keluar, sebab tak meyakini akan hukum hakam daripada Allah. Jadi kita mudah meminta pada Allah supaya Allah pelihara isteri dan anak-anak kita, keturunan kita, ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang menjadi fitnah akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Lagi kata musannif, seorang hamba harus menerima bahagian rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ia harus sentiasa kekal dalam mentaati Allah. Ingat, dalam urusan rezeki itu jangan kita berbalah-balah. Jadikan para sahabat ridwanullahi ajma'in itu sumber rujukan kita dalam kita ikhtiar mencari rezeki. Kita takut ulama sebut antara orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat pun rugi.
Kita tak mau jadi gitu. Rugi tang mana? Kat dunia dia miskin dunia, kat akhirat pun dia miskin akhirat. Kita tak nak. Sebab kita nak gini. Apa yang Rasulullah kata, ketika mana aku ziarah kepada syurga, aku dapati ramainya dalam penghuni syurga itu orang yang fakir. Kita nak macam tu. Bukan kat dunia fakir, akhirat fakir. Dunia miskin. Macam mana orang jadi boleh rugi macam ni? Ketika dunia Allah uji dia dengan kemiskinan, uji dia dengan perihal harta, maka dia tak tahan dengan ujian ini, tak sabar dengan ujian ini, dia ambil benda yang tidak dihalalkan oleh Allah, dia ambil benda yang tidak diredai oleh Allah, dia makan daripada sumber yang haram. Orang ni rugi dunia, akhirat pun rugi. Jadi bila dunia tak dapat apa, kat akhirat pun jadi orang rugi, yang akhirnya dicampak di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bak rezeki ingat tak cerita berkenaan dengan Syekh Ramli dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ingat tak? Ketika mana tu dua murid itu, dua ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita ni nak tengok hukum-hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, pasti siapa yang mengaji bab fiqh akan jumpa dua ni, sebab mereka dua ni faqih dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama Syekh Ramli rahimahullah ta'ala, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu dua ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau baca kitab Imam Syafi'i, insyaAllah jumpa dia. Maka dua ni berguru waktu yang sama, dengan ada guru yang sama, tapi diberi keluasan rezeki itu kepada Syekh Ramli rahimahullah ta'ala. Rumahnya besar, kekayaannya ada, tapi tetap sebagai seorang ahli ilmu, zuhud lagi tawadhu. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sama juga faqih dalam bidang yang sama. Itu kalau dibandingkan Syekh Ramli itu sama fahamnya, tapi rezekinya itu beza. Ibnu Hajar Al-Haytami itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rumahnya kecil, hartanya pun tak banyak, dan dalam keadaan orang yang kita tengok dia ulama orang lain tengok dalam keadaan orang biasa, tak ada kekayaan. Bila satu hari dijemput oleh Syekh Ramli, datang ke rumahnya, ada dijamu makan. Maka dibawa Ibnu Hajar, bawa isteri dia masuk. Bila masuk rumah Syekh Ramli, itu isteri dia tengok atas, tengok bawah. Sebab itu orang kaya. Banyak perhiasan rumahnya cantik. Macam-macam ada dalam rumah, makan pun sedap-sedap. Maka lepas dia tengok tu balik, dia kata, kenapa engkau kan dengan Syekh Ramli itu sama, pandainya sama, berguru dengan guru yang sama, tetapi kenapa engkau tak kaya macam Syekh Ramli? Itu isteri. Tengok isteri perempuan gitu. Itu zaman dulu pun sama. Dia kata, kenapa macam tu, sedangkan kau ni sama? Maka diam Ibnu Hajar Al-Haytami. Diam, dia jalan. Tapi diulang sepanjang jalan, sampai satu telaga. Maka berhenti, Ibnu Hajar berhenti. Dia ambil itu orang yang nak cedok air tu, masuk dalam telaga, tarik. Dia tunjuk kat isteri dia, dalam bakut, dalam tempat air tu penuh dengan emas. Kata Ibnu Hajar, seandainya kalau aku berhajat untuk ada dunia dan kekayaan ini, nescaya aku boleh. Tapi aku nak jauhkan diri aku daripada yang nama kekayaan dunia. Maka dia beri pilihan pada isteri dia, kau nak pilih ni, harta ni, atau aku? Kalau kau pilih harta ni, aku tinggalkan kau. Kalau kau pilih aku kekal jadi suami.
maka isteri dia pun pilih apa tuan-tuan? Ha? Nasib baik isteri dia tak pilih harta. Isteri dia pilih suami dia. Itu pun kata guru kami Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus, ketika mana dia ceritakan kami masa tu di premis orang, tapi dia cerita kami gelak. Dia kata sungguh pun si isteri itu pilih Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi ketika mana Ibnu Hajar tuang harta tu masuk balik dalam telaga tu, isteri dia tengok gitu. Kami gelak sama-sama dengan Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus rahimahullahu ta'ala. Tu kalau bab rezeki itu jangan risau, insya-Allah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit pun alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah. Itu. Sebab Nabi risau dengan kita. Nabi pernah sebut dalam riwayat hadis, Nabi kata, aku risau hamba aku diluaskan rezeki. Itu Nabi dalam riwayat hadis. Kata Nabi, aku tak risau hamba aku dia dalam keadaan kefakiran, tak ada harta, tapi yang aku risau Allah luaskan rezeki dia. Sebab takut bila luas rezeki kita malah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang sanggup kerja pagi sampai ke malam, kemudian malam sampai ke pagi demi mencari dunia. Bila cari dunia, akhiratnya pun tinggal. Bila tanya kenapa tak sempat semayang, kenapa tak semayang, katanya tak sempat. Kenapa tak baca Al-Quran, katanya tak sempat. Kenapa tak datang majlis ilmu, kerana tak sempat. Kenapa tak tahu semayang, kerana tak sempat. Maka perkataan tak sempat ni akan selamat ke depan Allah bila Allah tanya? Tak selamat. Takkan selamat. Bila dia kata, Allah tanya ni, kenapa dulu tak semayang? Kata, aku tak sempat ya Allah. Kalau tak sempat, dah tahu kesudahannya dah tahu dah. Tu. Sebab kata musannif di sini, maka dia kata harus sentiasa kekal dalam mentaati Allah dan menjaga segala kewajipan yang ditentukan ke atas diri. Ia wajib meninggalkan segala larangan Allah, sentiasa bersabar dalam menghadapi bala bencana yang ditimpa ke atasnya, sentiasa bersyukur atas nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat kepada Allah dan bercita-cita untuk menemuinya. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, kelak kita dapat bertemu dengan Allah tak tuan-tuan? Dapat. Bila? Di dalam syurga kelak. Kata guru kami, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga dengan sifat ma'ani. Kita belajar sifat 20, daripada sifat 20 terbahagi kepada 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita akan dapat melihat Allah daripada melalui sifat ma'ani. Itu ma'ani ada berapa? 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu dapat. Macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Kita ikut akidah salafus salih juga. Sungguh pun kita akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran asy'ariyah, maturidiyah juga, itu kalau ikut sanadnya itu sampai kepada ulama salafus salih, yang mana bila tanya tentang Allah, zat Allah, ia serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini kelak kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat tengok Allah Subhanahu wa taala, maka kena masuk syurga dululah tuan-tuan. Nak masuk syurga pula payah, susah ke senang? Susah. Perjalanannya susah. Sebab orang yang masuk dalam syurga, orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kupas macam mana nak dapat redha Allah? Mestilah kena jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat gelaran Habibullah, kekasih Allah. Sebab apa dapat gelaran kekasih Allah? Sebab Allah cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kata alim ulama, nak dapat cinta, permulaan dia ada 3 elemen. Yang pertama, mesti kenal. Itu yang kita sebut sebagai ma'rifah. Ada orang duk pakai perkataan makrifah, tapi tak tahu apa makna makrifah. Makrifah tu mengenal. Bila sebut mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi nak kenal Allah, langkah pertama dengan jalan belajar. Kenal Allah. Bukan sekadar daripada dulu kita taklid, kita sembahyang dulu waktu kecil-kecil. Kita tanya ayah kita, ayah kenapa sembahyang ni? Kita sembah Allah. Kenapa sembah Allah? Allah yang menjadikan kita. Itu dulu taklid. Maknanya iman kena naik satu tingkat, iaitu iman ilmu. Yang kita tahu kenapa kita sembahyang, kenapa kena jadi orang Islam, kenapa kena mentaati Allah. Itu dah naik tingkatan maqam ilmu. Iman pada maqam ilmu. Itu yang pertama, mengenal. Kalau tak kenal, dapat timbul tak rasa, perasaan? Tidak. Tak ada kalau tak kenal. Tapi kalau seandainya kenal, maka akan datang rasa. Rasa apa? Rasa ingin dekat. Bila rasa ingin dekat, melakukan segala perbuatan yang menjadi dekat kita dengan ia. Contoh, dah kenal, nak rasa dekat. Macam mana nak rasa dekat dengan Allah? Tu kita datang sembahyang, datang ucap kalimah zikir la ilaha illallah. Tak tinggalkan perkara yang dilarang, melakukan segala perintah dan suruhannya. Itu makna rasa diri nak dekat dengan Allah. Ada cara dan cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah dekat, dah mula jadi orang yang seronok dengan sembahyang, seronok dengan zikir, seronok dengan selawat, seronok dengan mentaati, maka masa tu datanglah cinta. Jadi orang yang mabuk cinta, tenggelam dengan cinta, jadi tak? Jadi. Kita kadang cuma pada lisan saja. Orang tanya, kau cinta Allah tak? Kita kata cinta. Tapi duduk belakang tak cinta. Sebab apa tak cinta? Bila sembahyang kita malas, bila zikir malas. Hatta benda yang mendekatkan diri dengan Allah itu tak ada pun. Tak ada pun. Banyak asyik dengan perkara yang menjauhkan diri dengan Allah. Apa berdiri dengan Allah? Itu Nabi sebut anak Adam itu dekat ia dengan yang namanya zina. Tuan-tuan, kita mengaku tak kita ni orang yang berzina? Kita mengaku walaupun kita tak bagi tahu aku ni zina macam mana. Tapi kita mengaku dah. Mengaku. Sebab Nabi sebut ada orang berzina dengan berzina pada matanya dengan melihat. Itu pun dah jadi zina. Dengan telinga, dengan mendengar, kita dengar benda yang Allah tak redha, makna zina. Kita bercakap benda yang Allah tak redha, makna mulut zina. Tangan menyentuh perkara yang Allah tak redha, tangan itu berzina ia. Kaki bergerak kepada tempat yang Allah tak redha, berzina ia pada kaki. Dan kemuncak yang kata zina yang pada hakiki, yang membenarkan ia pada seluruh anggota, pergi yang alas kepada hati, maka yang akan melakukan ia adalah kemaluan. Itu sebab bila yang zina yang paling besar iaitu berzina dengan kemaluan. Tapi kita jatuh zina juga tak? Zina juga kita. Mata melihat benda yang haram, tangan pegang benda yang haram, telinga, mulut cakap dan dengar perkara yang haram. Tak jauh kita ni daripada orang berzina. Jangan kita tak habis-habis sabit, tu berzina, itu ahli neraka lah tu. Tu berzina, ahli neraka lah tu. Itu yang berzina tu, yang tertangkap tu, ahli neraka lah tu. Sedangkan kita pada hakikatnya pun berzina, ya Allah. Itu sebab kenali.
Tak kenal diri, kita akan salah orang. Orang je salah, kita je betul. Itu bahaya tuan-tuan. Lagi kata musannif, ia harus meredai Allah menjadi tempat ia bergantung harapan, memutuskan perkaranya dan berlindung dari mara bahaya dan malapetaka. Sentiasa bersikap mukhlis iaitu ikhlas dalam ibadah dan menyerah diri kepadanya lahir dan batin, dan menjalani urusan hidup sehari-hari ia tidak gentar melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya, dan tiada mengharapkan terlaksananya suatu hajat dan kepentingan melainkan dengan Allah juga. Maha suci Engkau wahai Tuhan. Jadi serah diri itu bulat-bulat dengan Allah. Kadang kita tak serah diri bulat-bulat dengan Allah. Kita separuh-separuh. Sebab apa? Maaf tuan-tuan, orang nak berjalan kepada Allah dalam bidang tasawuf itu, kita tak payah pergi kitab yang besar-besar. Ada kitab nipis je. Waktu kami masa tu pernah mengaji dengan seorang anak murid daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Tak silap Al-Habib Najmuddin dengan Syekh Iqbal Zain Al-Jauhari, dan mengaji satu kitab nipis. Itu sehari pun kami habis dah. Dalam kitab itu disebutkan perjalanan bagi orang yang nak datang kepada Allah. Itu istilahnya, dan kitab dia, nama kitab dia Adab Sulukil Murid. Kitab nipis Adab Sulukil Murid. Orang nak berjalan kepada Allah itu dipanggil salik. Banyak orang takut. Sebab apa? Sebab dia, bila orang nak jalan kepada Allah, itu perjalanannya susah. Ramai orang dia tak serah diri dia pada Allah, bulat-bulat pada Allah. Sebab takut. Dia takut apa? Kalau aku ni jadi macam orang ni nak bergerak pada Allah, banyak benda aku kena jaga. Semayang kena jaga, zikir puluh ribu, lepas tu kena bersihkan hati, tak boleh nak pergi melepah, tak boleh nak tengok TV, tak ada masa nak pergi main bola, tak ada masa nak pergi main badminton, tak ada masa itu, tak ada masa ini. Jadi takut lah kali dia rela jadi orang awam sampailah dia meninggal dunia. Sebab apa? Takut nak tinggal. Takut nak tinggal. Zikir, kalau zikir banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Berapa hari ni guru kita suruh selawat 10,000 satu hari. Kita pun mula 10,000, habis 2 jam. Tak nak, besok nak lagi tak? Tak nak lah, 2 jam duduk zikir gitu. Tak boleh, tak larat. Tapi dengar kata Dr. Jahid, dengar kenal lah Dr. Jahid. Itu pembimbing tariqah Nasyabandi di Negeri Sembilan. Itu dia kata orang yang betul-betul nak berzikir kepada Allah, sampai zikirnya itu sampai kepada martabat kemudah merubah pula, naik darjat. Dia kata itu kena duduk zikir kalimah la ilaha illallah paling kurang 4 jam. Paling kurang 4 jam. Tapi tuan-tuan, sejam pun ya Allah lah lama. Yang ni orang tak sanggup. Tapi kita tengok 90 minit, sanggup tak tuan-tuan? Malam ni apa game tuan-tuan? Kita duduk, ada air bagai. Malam ni game pula best, habis kita, ya Allah. Bukan tak boleh tuan-tuan, tapi ada timbal balik. Zikir boleh 2 jam, jalan. Dunia boleh 2 jam, tak ada masalah gitu. Bukan alim ulama' dulu tak main bola tuan-tuan. Kalau tengok siapa yang ikut perjalanan ulama'-ulama' besar, ada waktu macam budak-budak kecil. Itu saya kongsikan ada satu, sebab guru kami pernah bawa tu ulama' besar Yaman, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Itu ziarah di Thailand, negara Thailand.
Satu hari Habib Umar ni dia minta, dia tengah dalam kereta, dia kata aku nak makan aiskrim. Kat sini ada aiskrim tak? Dia tanya. Kata anak murid dia, kata ada. Ni ulama besar tuan-tuan. Ni ulama besar. Siapa yang kenal betul-betul, ini ulama besar. Dia kata kat sini ada aiskrim tak? Kata guru kami, dia bawa kereta tu, kata tak ada kat sini, tak ada aiskrim. Lepas tu dia kata, sini dekat Thailand tak ada 7E ke? Oh, rupanya ulama tahu. Tapi bila belikan aiskrim untuk dia, dia bagi aiskrim, dia buka aiskrim tu, dia cuma makan satu suap saja, kemudian dia bagi pada orang lain. Untuk apa kata guru kami dia buat macam tu? Untuk nak menyatakan sungguh pun dia ulama tinggi, ada terkadang dia adalah orang biasa seperti orang awam. Macam tu ulama. Tak nak nampak diri ni terlalu agung di mata manusia. Kita boleh tak? Boleh, silakan. Nak tengok main bola, sila. Sebab nak sihatkan badan, nak jogging, boleh, tak ada masalah. Tapi ada waktu zikir dengan banyak, zikir dengan tawajuh yang cukup. Tuan-tuan test lah, test. Saya kata 10,000. Zikir 10,000 ni boleh. Zikir tengok TV, saya ingat boleh, tak ada masalah. Tapi zikir kalau menghadap dengan kiblat, ambil wudu, sembahyang sunat taubat, zikir la ilaha illallah 10,000 dengan menghadap kiblat, tasbih itu 10,000. Itu punggung kita panas tuan-tuan. Tak boleh gerak, nak tak boleh gerak. Jadi payah. Tapi tak, kita usaha sebab nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Boleh. Sebab dunia ni perhiasan kepada kita. Kita boleh ambil dunia, tak ada masalah. Tapi akhirat tujuan kita. Tu tuan-tuan kena faham. Bila tujuan dengan hiasan, mana yang perlu diutamakan? Tujuan. Sebab kehidupan yang hakiki kita semua akan berkumpul satu hari, iaitu di hari akhirat kelak. Di situ tempat abadi kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah ampun dosa kedua ibu bapa kita, dosa kita, dosa isteri dan anak-anak kita, dan Allah Subhanahu wa taala redha ke atas kita semua. Amin Allahumma amin. Jadi kita tangguh dulu tuan-tuan, tanda situ. Aku qauli hadza, minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.